Kali ini kami akan kongsikan kisah menarik pengasas KFC. Terlihat wajah Colonel Sanders yang terpapar pada logo dan kotak makanan KFC pasti mengingatkan kita tentang pengasas KFC iaitu Colonel Harlan Sanders. Tahukah anda, Colonel Sanders merupakan peniaga yang hanya mampu merasai hidup selesa pada hujung usianya. Kisah perjalanan Colonel Sanders mengembangkan perniagaannya patut memberikan inspirasi kepada anak-anak muda yang baru berjinak-jinak mahu memulakan perniagaan, kerana kejayaan terbukti tidak akan datang dengan mudah. Harlan mempunyai kehidupan awal yang susah selepas ayahnya meninggal dunia ketika usianya baru 6 tahun dan 2 adiknya yang masih kecil. Atas desakan hidup, ibunya terpaksa melakukan pelbagai kerja hanya untuk menampung keperluan hidup sementara Harlan ditugaskan menjaga adik-adiknya di rumah, termasuklah menyiapkan adik-adiknya, mengemas rumah dan memasak. Kemahiran memasaknya pula diasah dari kesempitan hidup yang dirasai. Tidak cukup dengan itu, Harlan telah mula bekerja pada umurnya 10 tahun untuk memastikan belanja rumah mencukupi. Pekerjaan pertama beliau adalah sebagai pembantu ladang dengan gaji $2 sebulan. Mungkin bosan dengan pekerjaannya, pada usianya 16 tahun, Harlan memalsukan dokumen pengenalan diri lalu menyertai tentera. Harlan tidak kekal lama dalam tentera selepas ditugaskan di Cuba selama 3 bulan sebelum perkhidmatannya berakhir. Dia memulakan hidup di Alabama dengan melakukan pelbagai jenis pekerjaan bagi menampung hidup dan Harlan juga pernah mencuba nasib sebagai peguam, sebelum bertumbuk dengan anak guamnya sendiri di dalam mahkamah. Dia juga pernah menjadi bidan bersalin kerana pada waktu itu, ramai orang tidak mampu untuk mengupah doktor. Harlan akhirnya menemui kehidupan stabil sebagai pengusaha stesen minyak selama 6 tahun sebelum kemerosotan ekonomi teruk yang digelarkan The Great Depression. Pada tahun 1930, ketika dia berusia 40 tahun, Harlan tidak ada pendapatan tetap dan hampir-hampir muflis yang memaksanya berpindah ke sebuah daerah bernama Corbin di Kentucky. Di sana beliau mendapat kontrak dengan syarikat Shell untuk menguruskan sebuah stesen minyak yang baru dibina dan Shell membenarkan Harlan serta keluarganya tinggal di situ. Sayangnya ketika bekerja di stesen minyak itu, wujud sebuah stesen minyak berdekatan yang dikendalikan oleh syarikat lain, menyebabkan kejadian berbalas-balas tembakan dengan pengusaha stesen tersebut atas dasar persaingan. Nasib menyebelahi Harlan kerana lawannya yang melepaskan tembakan terlebih dahulu dan tidak ada pertuduhan dapat dibuat atas tindakannya. Semakin hari semakin ramai pemandu yang berhenti mengisi minyak dan bertanyakan di mana lokasi yang menarik untuk makan. Melihat pemandu-pemandu yang menghadapi kesukaran mendapatkan makanan, Harlan mula menjual makanan kepada pemandu yang singgah. Oleh kerana kekurangan tempat makan, semua pengunjung akan menggunakan meja makan keluarga Harlan sebagai tempat menjamu selera. Rumah Harlan yang menyediakan makanan menyelerakan membuatkan makin ramai orang yang datang berkunjung semata-mata untuk makan. Menu yang dihidangkan mula mengalami proses penambahan. Harlan mula menyiapkan steak, ham, telur, biskut dan yang paling terkenal adalah ayam goreng. Melihat perniagaannya mula laris, Harlan kemudiannya membeli sebuah motel berdekatan dan mengubah suainya menjadi restoran yang mampu menempatkan 142 orang pengunjung dalam satu masa dan menamakannya Sanders Court and Cafe. Walaupun begitu, beliau masih menghadapi masalah apabila proses menyediakan ayam goreng agak perlahan sehinggakan pelanggan terpaksa menunggu agak lama ketika melawat kedai barang elektrik di sekitar daerah tersebut. Harlan menemui periuk tekanan yang mampu memasak ayam goreng dalam waktu yang lebih singkat. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky yang bernama Ruby Lafon menganugerahkan pangkat kolonel pada Harlan Sanders atas sumbangannya dalam mempopularkan hidangan masyarakat tempatan Kentucky. Sejak dari hari itu, Harlan Sanders mula dikenali dengan gelaran Colonel Sanders. Namun nasib tidak menyebelahi Colonel Sanders apabila pada awal tahun 1950, lebuh raya yang baru dibina mengakibatkan orang ramai tidak iagi melalui jalan di mana restorannya berada.
Menyedari hakikat yang perniagaannya perlu berkembang keluar, Kolonel Sanders yang pada ketika itu sudah berusia 62 tahun, menjual semua asetnya dan mula berkelana mencari pengusaha yang mahu menggunakan resipi ayam goreng beliau untuk dijual di restoran mereka. Restoran pertama yang bersetuju menjadi franchise Kolonel Sanders adalah sebuah hotel bernama Dewdrop Inn yang terletak di Salt Lake City, Utah, yang menjadi tapak pertama Kentucky Fried Chicken. Pada tahun 1952, Kolonel Sanders berjaya menjual franchise-nya kepada lebih 200 cawangan lain di serata Kanada dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1964, Kolonel Sanders menjual syarikat franchise-nya dengan harga 2 juta dan hanya meneruskan tugasnya sebagai duta kepada Kentucky Fried Chicken sehinggalah penghujung hayatnya. Kolonel Sanders didapati menghidap penyakit leukemia pada Jun tahun 1980 sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Disember tahun 1980 ketika berusia 90 tahun. Mengikut rekod yang kami temui, sehingga tahun 2022, sebanyak 25,000 buah restoran Kentucky Fried Chicken telah dibuka di seluruh dunia. Kami berharap kisah ini dapat memberikan inspirasi dan teladan kepada usahawan lain di luar sana untuk terus berusaha. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.